Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran. Dengan limpah rahmat, keizinan dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat terus menjalankan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim mukmin, walaupun dalam keadaan yang sedikit terbatas. Walau bagaimanapun perkara-perkara asas keagamaan seperti ini merupakan perkara yang wajib fardu ain terhadap kita, dan kita perlu terus mendalaminya insya-Allah. Kita menyambung perbincangan dalam bab kedua kitab Al-Ilm, kitab yang pertama daripada buku yang lebih besar, iaitu Ihya Ulumuddin. Dan bab kedua ini tajuknya Al-Ilm Al-Mahmud Wal-Mazmum wa Aqsamuha wa Ahkamuha, mengenai ilmu yang terpuji dan tercela, bahagian-bahagiannya dan hukum-hukumnya. Di dalam itu nanti ada penjelasan apakah ia ilmu fardu ain dan apakah dia yang dikatakan ilmu fardu kifayah. Dan kita telah bicara pada pertemuan yang lalu bahawasanya ilmu fardu ain itu sendiri ada perbahasan dalam kalangan ulama. Apa dia yang kita panggil sebagai ilmu fardu ain? Dengar selalu dah, belajar pun dah belajar dah, masa sekolah rendah, sekolah menengah, kuliah di surau masjid pun dah selalu sangat dah kita dengar fardu ain ini. Tapi apa benda sebenarnya fardu ain? Apakah asas yang boleh kita gunakan untuk kita mengatakan satu-satu ilmu itu fardu kepada setiap individu? Itu masuk fardu ain. Dan apa pula asas untuk kita mengatakan satu-satu ilmu itu dia tidak fardu kepada setiap individu, tetapi dia fardu kepada kelompok. Maksudnya dalam satu kelompok besar, kalau dah ada yang mempelajarinya, yang lain itu terlepas dari segi tanggungjawab. Itu konsep fardu kifayah. Dan para ulama yang pastinya kita tahu bahawa yang dinamakan fardu ain itu ialah ilmu yang membawa kita kepada Tuhan, ilmu yang membawa kita untuk kejayaan kita di akhirat. Itu paling mudah nak bagi tahu fardu ain. Dia sama juga macam kalau kita belajar kan, kalau nak jadi lawyer misalnya, masuk universiti, dia akan ada nanti dia panggil compulsory courses, compulsory subjects, yang kalau nak jadi lawyer itu mesti kena ambil. Kalau tak ambil subjek tu, tidak sah kelawyerannya, kan? Tidak sah dia punya kepakaran undang-undang dia tu, tidak sah. Lawyer buruk dah, dia kan jadi lawyer buruk sebab dia tak belajar ilmu-ilmu yang paling asas untuk menjadi lawyer. Begitu juga nak jadi accountant misalnya, belajar di universiti akan ada subjek core courses, dia kata core courses. Di samping itu akan ada nanti optional courses, kan, courses yang dia boleh ambil dan dia boleh tak ambil untuk jadi lawyer, kan. Mungkin courses daripada
jabatan-jabatan lain dalam satu fakulti itu juga jabatan lain, bukan jabatan undang-undang. Itu mungkin penting, mungkin juga tidak penting, supplementary, complementary kepada undang-undang. Tetapi yang core courses itu wajib untuk menjadi profession yang dia pilih itu. Tak kira lah lawyer ke, accountant ke, sosiologis ke, apa-apa dan lain-lain. Nah, sekarang ini profession yang kita tengah bercakap tentang fardu ain ni ialah untuk menjadi Muslim. Seolah-olah kita sekarang ni masuk satu universiti untuk menjadi Muslim. Jadi apakah dia core courses yang kita kena ambil untuk menjadi Muslim? Jadi core courses ataupun subjek trust, subjek wajib untuk menjadi Muslim itu dipanggil fardu ain. Kalau tak belajar yang tu, tidak sah, tidak sempurna, tidak cantik kita punya keislaman kita. Nah, itulah dipanggil fardu ain. Apa dia fardu ain? Apa sahaja ilmu yang akan membawa kita kepada keislaman yang kuat, yang kokoh. Dan Islam ini terasnya ialah Allah, Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan. Tak mungkin kita jadi Muslim kalau kita tidak menyembah Allah. Tidak mungkin. Kan? Kita tak boleh kata saya Muslim tapi saya tak percaya pada Tuhan. Muslim apa macam tu? Sebab makna Muslim itu ialah menyerah diri. Menyerah diri kepada siapa? Menyerah diri kepada Tuhan. Jadi dah pastilah objek penyerahan itu kena jelas. Kepada siapa kita nak menyerah diri itu kenalah kita kenal. Barulah kita dipanggil penyerah diri yang sebenar. Aslama. Apa kita panggil Muslim? Muslim itu sebab kita melakukan aslama, kita melakukan penyerahan diri. Sebab itu kita ni dipanggil orang yang menyerah diri, Muslim. Dan agama kita tu dipanggil Al-Islam, penyerahan, agama penyerahan. Kita bukan serah-serah diri begitu sahaja, serah diri kepada yang jelas. Siapa dia? Allah Ta'ala. Jadi sebab itu semua ilmu yang membawa kita kepada pengenalan kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala, itu dipanggil fardu ain. Itu masuklah dalam kategori fardu ain. Sebab itu pada pertemuan yang lalu kita kata, ulama akidah kata akidah paling penting fardu ain. Yang dipanggil fardu ain itu ialah ilmu akidah. Ahli faqih, para ulama fiqh mengatakan fiqh lah yang paling penting. Sebab fiqh itu mengajar kita solat, mengajar kita berpuasa, mengajar kita haji, menjaga halal dan haram kita. Itu penting, kalau tidak tak jadi Muslim kita. Ulama tasawuf pula kata tasawuf lebih penting. Sebab tasawuf dia menjaga hati kita, menjaga khusyuk kita. Kalau solat tahu hukum hakam, halal haram, sah batal, tetapi tidak khusyuk sembahyang, tidak juga kita menjadi seorang yang menyerah diri. Nampak tak? Sebenarnya tiga-tiga itu penting. Sebab itu ketiga-tiga itu dipanggil fardu ain. Sebenarnya tiga-tiga itu dipanggil fardu ain. Sebahagian ulama dia nak bagi penyelesaian, dia kata seperti Abu Talib Al-Makki, seorang ulama yang awal, ulama tasawuf, dia mengatakan ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang terkandung dalam hadis yang disebut oleh Rasulullah SAW tentang Islam itu sendiri. Bunyal Islam ala khamsin. Ada satu hadis yang mengatakan Islam itu terbina atas 5 rukun, 5 teras. Dibina Islam itu ala khamsin, atas 5 perkara. Apa dia 5 perkara itu? Itu yang kita sebut sebagai rukun Islam. Syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Jadi 5-5 itulah yang menjadi asas kepada ilmu fardu ain, kata Imam Abu Talib Al-Makki. Sebab katanya, dan Imam Al-Ghazali nampak menyokonglah pandangan itu. Sebab kata Imam Al-Ghazali,
kerana yang 5 itu teras kepada agama Islam, maka itulah yang menjadi ilmu teras kita, core courses kita sebagai Muslim. Universiti Islam kita ni bukan universiti Islam kat Gombak tu, universiti yang kita lalui sebagai seorang Muslim ini, dia punya subjek wajibnya ialah subjek yang 5 itu, yang mengajar tentang 5 benda itu. Tapi 5 benda itulah nanti kalau kita huraikan meliputi semua agama kita. Semua agama kita itu meliputi 5 perkara tersebut. Dan 5 ilmu itulah, kata Imam Al-Ghazali, yang beliau rujuk dalam kitab ini sebagai ilmu muamalah. Ilmu muamalah. Kalau kita ingat kuliah yang lalu, itu sebab penting kena ikut ni kuliah ni, tak boleh lepas. Kalau tidak nanti dia miss lah, dia link tu dah tak ada nanti. Yang lalu kalau kita ingat, Imam Ghazali dia bagikan ilmu tu kepada 2. Satu dia panggil ilmu mukasyafah, satu lagi ilmu muamalah. Mukasyafah ni Tuhan bukakan tabir hijab untuk kita mengetahui hakikat. Tetapi kata Imam Ghazali, ilmu mukasyafah ini milik Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala beri kepada siapa yang Allah Ta'ala nak bagi. Dan ilmu mukasyafah ni dia tak boleh sebarang-barang dapat. Dia mesti melalui ilmu muamalah dulu. Dia mesti dulu mahir ataupun mendalam ilmu muamalah. Apa dia ilmu muamalah? Ilmu tentang agama ni secara keseluruhan. Jadi ilmu muamalah itu adalah ilmu yang berkait dengan 5 perkara seperti hadis itu sebut. Dan 5 perkara ini pula, kata Imam Ghazali, kita baca situ ya, ilmu muamalah yang ditugaskan kepada hamba Allah, paragraf ke-3-4 ilmu muamalah yang ditugaskan kepada hamba Allah yang berakal dan dewasa untuk mengamalkannya itu ada 3. Yang dipanggil ilmu muamalah atau ilmu agama ni, dia ada 3 jenis ilmu. Ilmunya banyak, tapi kategori besarnya ada 3. Yang pertama akidah. Akidah dalam arti kata dia muamalah juga. Ini kadang-kadang kalau kita tak berapa faham, kita keliru nanti. Muamalah ni bukan muamalah bank muamalat ni. Itu moden punya kefahaman tentang muamalah, perbankan Islam. Itu bukan, itu muamalah hari ni punya pandangan. Tetapi muamalah dalam konteks Imam Al-Ghazali ni ialah apa yang kita kena amalkan. Nama pun muamalah, benda yang kita kena amalkan. Benda yang kita kena amalkan ni ada 3 jenis, kata Imam Ghazali. Pertama, amalan dengan hati. Amalan dengan hati ini dipanggil akidah. Jadi jangan ingat akidah ni bukan amalan. Kan setengah orang kata tak payahlah belajar ilmu akidah. Ilmu akidah ni dia tak ada praktikal. Dia semua percaya pada Allah, percaya kepada ni. Dia tak tahu kalau tak ada percaya tu, yang praktikal tu semua tak ada makna. Kan? Kalau kita solat, kita puasa, kita zakat, kita haji 5 kali pergi contohnya, tetapi kita punya iman kita bermasalah, iman kita keliru, iman kita tidak kuat, segala amalan-amalan itu tidak ada makna. Jadi jangan perkecilkan ilmu akidah. Ilmu akidah ni ilmu yang teras sekali, sebab dia usul. Sebab itu dipanggil usuluddin. Dia ilmu yang paling asas. Tetapi letaknya di mana? Letaknya kat dalam. Dalam tak semestinya kat sini, sini, mana-mana lah. Sebab dia urusan hati, urusan akal, urusan jiwa, dan urusan dia ada 4 istilah tu: akal, qalb, nafs dengan ruh. Itu semua yang berkait dengan akidah. Sebab kepercayaan kita semua kat situ belaka. Bila kita kata kita percaya kat Tuhan tu, akal kita pemain peranan, hati kita pemain peranan, roh kita pemain peranan, jiwa kita pemain peranan. Semua benda yang satu
tetapi function dia berbeza-beza. Itu satu jenis. Satu jenis ilmu fardu, yang ilmu agama atau ilmu fardu ain ni ialah ilmu yang jenis kena percaya. Yang kedua, ilmu berbuat, al-amal. Ini baru pergi kepada amalan tadi. Contohnya solat, contohnya zakat, contohnya haji. Itu semua benda yang kita kena buat. Jadi kategori kedua, ilmu fardu ain ni ialah ilmu yang kita kena buat, ilmu tentang hal-hal yang kita kena lakukan. Dan yang ketiga adalah ilmu yang kita kena tinggalkan, kita kena halang diri kita daripada melakukan, atau dipanggil at-tark. At-tark, tark ni meninggalkan, meninggalkan. Contohnya macam mana? Tinggalkan benda yang haram. Ada benda yang kita tak boleh nak buat. Minum arak, tengok sedap je orang minum arak, tapi kita tak boleh buat. Main judi kan perbuatan, tapi yang tu kita tak boleh nak buat. Makan di bulan Ramadan kan perbuatan, tetapi tak boleh buat, kena tinggalkan. Jadi kan tu dalam kategori meninggalkan. Jadi senang je agama ni. Kalau kita jaga dalam kepercayaan, kita buat apa yang disuruh dan kita tinggalkan apa yang dilarang, lengkaplah agama kita, lengkaplah fardu ain kita. Kalau kita buat tiga benda ni, kepercayaan, perbuatan yang disuruh, dan meninggalkan apa yang dilarang. Itulah rahsia intipati agama, kata Imam Ghazali. Itulah ilmu muamalat kita. Kalau sempurna itu, insya-Allah, kalau rezeki ada, Tuhan bagi ilmu yang jenis mukasyafah itu. Kan? Tiba-tiba kita tahu benda-benda yang susah orang nak faham, kita boleh faham. Itu Allah buka tu, Allah bukakan kepada kita. Itu sebahagian daripada pemberian Allah. Okey. Tapi jangan duk risau yang mukasyafah tu, buat dulu yang muamalah ni dulu. So, urusan kita buat yang muamalah. Baik. Orang yang berakal sihat apabila telah sampai umur baligh, baik dengan bermimpi atau dengan kiraan tahun. Kan baligh tu ada dua cara. Satu, sama ada bermimpi yang indah-indah tu sampai keluar air, maka itu sampailah level ataupun tahap kita itu sudah mukallaf, kita tu sudah ditaklifkan Tuhan dengan tanggungjawab keagamaan. Atau kita panggil akil baligh. Akal sudah sempurna dan sudah sampai kepada balagha, ni maknanya sampai kepada tahap untuk kita diberikan tanggungjawab keagamaan. Jadi kalau orang yang akil, berakal sihat dan sampai umur baligh, itu kita panggil akil baligh tu, baik dengan bermimpi atau dengan kiraan tahun. Ada juga yang dah sampai ni tak mimpi-mimpi dia. Tapi para ulama bincang, kalau yang lelaki ni dah 18 tahun tu tak mimpi juga, itu baligh lah tu. Janganlah tunggu lagi nak mimpi lagi. Itu sudah baligh, sudah wajib untuk bersolat. Sebahagian kata 15, sebagian ulama kata 18. Yang perempuan lebih awal lagi kan. Perempuan ada tanda lain pula lah. Tetapi itu semua umur ataupun tahap kita ini jadi wajib untuk taklif agama. Maka kalau sampai sahaja baligh dan akil itu, maka pada hari umpamanya hari dia baligh itu, maka yang pertama kali wajib atas dirinya ialah mempelajari 2 kalimah syahadat. Maksudnya kalau baligh sahaja, ilmu yang wajib fardu ain pada dia ialah ilmu syahadat. Kalau dia tidak faham syahadah pada ketika itu, dia sudah berdosa. Tapi janganlah tunggu esok nak baligh, hari ni baru belajar. Memanglah dia punya wajib itu masa dia baligh tu. Kadang-kadang kita pun semangat sangat, bapak-bapak dan datuk-datuk, nenek-nenek ni nak suruh anak tu belajar semua fardu ain di peringkat rendah, termasuklah zakat unta, zakat keldai apa semua. Sedangkan budak tu tak duduk kat Arab pun nak berzakat unta.
duit pun tak ada lagi, umur baru 7 tahun. Jadi sebenarnya kewajiban untuk perkara-perkara itu tidak besar, tapi ialah kita bercakap tentang pendidikan. Pendidikan ni tak bolehlah katakan tak apalah, saya nak anak saya belajar fardu ain ni masa umur dia 13, 14, dan saya baru dia belajar fardu ain. Susah sikit lah. Sebab tu kita ada sistem kan, kita buat sistem pedagogi. Kalau dia 7 tahun sampai sekolah rendah lah, dia sudah mampu memahami beberapa tahap dalam fardu ain, kita ajarlah dulu. Sebab itu ada pendidikan Islam bermula darjah 1 sampai itu kita ajarkan dulu basic-basic ni, walaupun dia tak wajib lagi, dia hanya wajib nanti ketika dia akil baligh. Bayangkan umur 7 tahun, 15 tahun nanti baru dia wajib buat benda-benda tu. Ilmu tu pun wajib masa 15 tahun, bukan wajib masa 7 tahun. Tetapi untuk kita permudahkan, kita tak nak nanti, sebab terutama hari ni kalau tak ajar awal-awal, dia belajar benda lain dulu awal-awal. Anak-anak sekarang dia dah pegang handphone dah umur 4 tahun, entah-entah lahir atas handphone, entah-entah lahir pun atas iPad mak dia kan. Maknanya dah interconnected, dia sudah berhubung dengan seluruh dunia walaupun umurnya kecil. Jadi kita tak nak, kalau kita tak perkenalkan dia kepada Tuhan, kepada perkara-perkara fardu ain, kita takut dia kenal benda lain yang bertentangan dengan yang sepatutnya dia faham. Sebab itu baguslah apa yang kita buat sekarang ni, bagus. Kita fardu ain tu peringkat awal lagi, 7 tahun, 8 tahun. Cuma kita kena faham dinamik fardu ain ni. Sebab kadang-kadang kita jadi keras juga tentang fardu ain, macam saya sebut tadilah. Bab-bab yang tak sepatutnya tu jangan dulu. Ini mungkin pakar-pakar pendidikan lah. Saya pun terlibat juga dengan Kementerian Pendidikan, dengan research dalam pendidikan ni. Mungkin kita kena ubah sikit sebanyak cara kita mengajar tu. Kadang-kadang macam fiqah, ada fiqah-fiqah yang tak perlu sangat dulu budak-budak sekolah rendah, tapi yang itu kita dah ajar, suruh dia hafal, masuk dalam kepala. Sepatutnya yang tu datang kemudian lah, sekolah menengah kan. Tapi sekolah rendah tu apa? Mungkin tauhid ni, tauhid peringkat mereka lah, kena ditekankan. Contohnya akhlak. Kalau di Jepun, akhlak nombor 1. Dalam tadika pun dia dah ajar akhlak dah. Akhlak versi dia lah. Akhlak dia bukan berasaskan ketuhanan, tapi berasaskan kehidupan, kebersihan misalnya. Dia dah ajar lah. Cara basuh pinggan sendiri lepas makan, bersihkan kelas. Kalau keluar tu dia bawa, budak-budak tadika ni dia bawa berjalan apa semua, dan kutip sampah. Itu diwajibkan supaya dia ada akhlak itu, ethics. Saya kebetulan banyak kali ke Jepun buat research dulu, ada 7 kali pergi. Sekali tu saya tengok dekat taman, memang orang-orang yang berjalan kat taman tu dia bawa anjing dan dia bawa plastik satu. Yang bawa anjing tu dia akan bawa plastik satu. Ingatkan buat apa? Rupanya bila anjing tu buang air besar, berak, dia akan kutip. Tuan dia tu akan kutip masuk dalam sampah tu dan pegang bawa anjing tu. Dan dia tak akan buat benda tu kalau dia tak dididik daripada kecil. Itu mesti dah jadi sebahagian daripada budaya dia. Itu Jepun. Kebersihan. Kalau dia punya dia punya kedai tu, tukang kedai tu, dia bukan sapu kedai dia saja, dia sapu jalan depan kedai dia tu. Padahal depan kedai tu di BKL lah. Kalau dia orang maknanya perbandaran lah. Tetapi tak, masing-masing kedai jaga sampai depan apa sahaja yang ada kelilingnya tu. Sungai, kalau ada sungai, tepi rumah, tepi tu jernih. Dan itu tidak akan berlaku kalau dia tidak ada culture tu, dia tidak ada budaya. Dan budaya itu daripada kecil, daripada sekolah tadika lagi dah diajar. Kita sepatutnya lebih lagi lah. Kita sepatutnya lebih lagi, sebab kita bukan sekadar sepatutnya pragmatic reason kan, nak hidup, tetapi kerana Tuhan sendiri wajibkan kebersihan. Nabi sendiri kata an-nazafatu minal iman, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Maknanya kalau tak bersih,
tak sempurna iman. Sampai begitu sekali. Tapi tak bersih juga. Kalau pergi Mekah tu tak juga bersih. Padahal orang Islam belaka yang datang tu. Contoh, ni contoh saja. Jadi sebab itulah sepatutnya perkara-perkara begitu kena diutamakan ketika umur awal. Kerana benda tu culture, benda tu kena dijadikan sebahagian daripada akhlak dia. Menghormati orang tua itu kena ditekankan lebih awal lagi. Tentang ketuhanan ni ikut level lah. Dia mungkin tak faham tentang sifat 20 ke apa semua. Budak dia 7 tahun, dia boleh nyanyikan dalam nasyid lah. Tapi at least dia tahu dulu Tuhan itu ada. Tuhan itu sentiasa memerhatikan dia. Tuhan itu maha berkuasa. Walaupun tak nampak, walaupun dia akan tanya macam mana Tuhan itu berkuasa, tak nampak pun. Superman nampak, boleh angkat kereta, boleh kapal terbang pun, nak jatuh pun dia boleh angkat, naik balik. Superman. Budak 6 tahun dia akan tanya benda tu. Tapi yang Tuhan ni, yang kata maha kuasa ni, super juga kan, super power juga, tapi tak nampak, dia tak nampak. Tapi tak apa, Imam Ghazali kata kita paksakan dalam bentuk biar dia masuk dulu dalam kepala dia yang Tuhan itu berkuasa. Masuk dulu. Dia mungkin tak faham konsepnya lagi, tapi insya-Allah ketika akil baligh nanti, ketika umurnya sudah 15 tahun ke 18 tahun, ketika itu apa yang ada dalam kepala tu dia akan mula berfikir. Apa yang ada dalam kepalanya dia akan mula berfikir ketika akalnya sudah sempurna. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tengok ulama-ulama kita dulu, kenapa mereka rajin menulis matan ni maknanya kita punya ajaran akidah, fiqh ni dia buat dalam bentuk syair misalnya, dilagukan dalam bentuk puisi. Matan ajrumiyah misalnya, dalam kalau bahasa Arab ada matan ajrumiyah. Jadi budak-budak ni dia suruh hafal benda tu, walaupun kadang-kadang sebahagiannya tak faham pun. Matan akidah misalnya, matan fiqh. Tetapi nanti bila dah dewasa, matan-matan ini akan menjadi macam kapsul tu. Kapsul tu kan kecil je, Panadol tu, tetapi dalamnya tu banyak benda tu. Bila masuk dalam badan, dia akan tersebar ke dalam badan. Itu yang sedap dia rasa kan. Jadi matan ini adalah the process of encapsulation. Dia kapsulkan semua ilmu-ilmu agama itu dalam bentuk teks, matan-matan pendek. Sebab itu cantik matan. Lepas itu ada syarah. Kalau ada kitab matan, akan ada nanti kitab syarah. Kitab syarah ni makna commentary. Dia akan komen, dia akan syarahkan matan itu. Nanti matan syarah pula dia dipanggil hasyiah. Hasyiah pula dia ada ta'liqat pula. Ta'liqat pula dia ada takrirat pula. Takrirat pula dia ada macam-macam. Jadi dia ada tradisi ulama-ulama itu cantik. Sebab itu kadang-kadang tuan-tuan tengok kitab-kitab lama, dia ada matan tengah-tengah, dia ada syarah dekat luar, dekat tepi kitab tu ada lagi tulisan. Rupanya itu ta'liq. Dia syarah kepada syarah. Super commentary kalau bahasa Inggeris dia panggil. Commentary ialah syarah, super commentary adalah syarahan kepada matan. Canggih ulama-ulama kita dulu. Sebab tu kalau kita tengok kitab lama memang pening lah. Kalau tak biasa memang pening. Kerana dalam satu kitab ada 4 kitab. Untung pun untung. Beli satu kitab, harga dia satu kitab, tetapi ada 4 kitab dalam tu. Sebab dia ada satu kitab syarahan, ada tepi tu ada kitab yang lain. Tapi malangnya kita tak terbiasa dengan tradisi ulama-ulama kita dahulu, maka sayanglah. Sedangkan ini proses untuk memudahkan pendidikan sebenarnya. Untuk memudahkan pendidikan. Daripada anak kita hafal lagu rap sekarang entah apa-apa, ataupun lagu Inggeris, kalau tengok dalam YouTube tu sampai million dia punya view tu, sebab orang duk tengok duk nyanyi kan.
tapi tak boleh bawa ke syurga, tak boleh bawa ke akhirat. Lagu-lagu rap tu, kita boleh rap tentang agama lah, tetapi dah ada dah matan-matan yang cantik-cantik ni semua dah ditulis, dan dia ada rhyme tau. Matan ni dia ada rhyme, dia ada macam pantun lah, ujung tu semua sama saja. Sedap, maknanya sedap, kalau dibaca pun sedap. Jadi kita kena kembali kepada tradisi kita itu, supaya anak-anak kita ini dibiasakan dengan menghafal matan. Matan terbaik kita Quran lah. Matan yang terbaik untuk dihafal ialah Quran. Sebab itu hafizul Quran ni yang terbaik. Sebab bila dia hafal Quran, dia sebenarnya dah terkandung dalam kepala dia seluruh agama. Cuma jangan hafal saja. Hafizul Quran kita ni, anak-anak kita hari ni pula dia hafal saja. Dia tak syarah kepada Quran, tafsir dia tu kadang-kadang dia tak belajar. Tak apalah, paling kurang dia dah hafal, dia simpan dalam kepala dia. Tetapi kan adalah orang lain yang menghuraikan pula. Okey, tak boleh panjang juga kita ni Baik, jadi kita balik kepada kitab ini. Kata Imam Al-Ghazali, kewajiban seorang yang akil baligh itu untuk mengetahui syahadah ialah ketika dia akil baligh. Dan pada ketika itu tidak ada sebab dan alasan untuk dia tidak mengetahui. Dia mesti tahu. Kalau dia Muslim, akil baligh, dia dah wajib tahu tentang syahadah. Maka yang pertama kali wajib atas dirinya ialah mempelajari 2 kalimah syahadah serta memahami artinya, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memanglah pendek aja kalimah syahadah ni, tetapi kata hadis ini, kalimah syahadah yang 2 ni, dia kata kalimatan khafifatan fil lisan, alal lisan, saqilatan alal mizan. Dia memang ringan pada lisan kita, tetapi dia berat dalam mizan Tuhan nanti. Sebab apa? Sebab dia berkaitan dengan akidah. Dia berkaitan dengan akidah. Kalau betul sempurna akidah kita, berat dia punya timbangan nanti. Boleh masuk syurga, mudah masuk syurga, tetapi kena dengan syarat memahami erti dan kandungan 2 kalimah syahadah itu. Kalimatan habibatan lirrahman khafifatan alal lisan wa saqilatan fil mizan. 2 kalimah ini paling dicintai oleh Allah Ta'ala, ringan pada lisan tetapi berat pada timbangan. Dan kita pun tahulah, memanglah dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi huraiannya adalah keseluruhan ilmu akidah, keseluruhan ilmu usuluddin. Itu adalah huraian daripada 2 kalimah ini. Jadi tidak mudah juga, sebut mudah kan, la ilaha illallah, mudahnya, keluar pun mudah aja daripada mulut kita kan. Tetapi nak fahamnya tidak mudah. Kita dulu dah beberapa tahun kita duk baca kitab akidah. Dia mudah, saya tak kata susah, akidah tu mudah, tapi zaman hari ni sebahagian cabaran itu memang memerlukan kita belajar lebih mendalam. Itu maksudnya. Kita tak kata susah, sebenarnya tidak susah. Sebab itu Imam Ghazali kata, dan tidak diwajibkan kepadanya untuk menyingkapkan bagi dirinya dengan pemikiran, perbahasan dan penguraian dalil-dalil. Maknanya seorang yang dah akil baligh ni, dia tak perlu mendalam, tahu dalil secara mendalam, secara berjela-jela. Yang penting dia yakin Allah Ta'ala itu Tuhan dan Nabi Muhammad itu pesuruh Tuhan. Dia yakin. Yakin itu dalam, kalau para ulama akidah kata, hukmun zihniyun jazimun. Maknanya dia, akidah ni adalah hukuman akal kita terhadap perkara-perkara ketuhanan yang jazim, yang kuat dan kokoh. Hukuman tu maknanya our judgment lah. Misalnya Tuhan itu ada, Tuhan itu ada tu satu judgment kan, satu penilaian. Tapi sejauh mana bila kita kata Tuhan itu ada, dalam hati kita ni kita sungguh-sungguh yakin bahawa Tuhan tu ada. Itu dia kata hukmun zihniyun jazim. Itu syarat tu, syarat akidah. Jadi kata Imam Ghazali, tak
Tak perlu dia tahu dalil yang begitu berjela-jela, akan tetapi kata Imam Ghazali, cukuplah sekedar ia membenarkan, mengisbatkan dan meyakini benar-benar dengan tidak bercampur keraguan dan kebimbangan hati. Yang penting dia percaya dengan kuat dan tidak ada keraguan. Itu syarat akidah. Cuma hari ni boleh tak mudah anak-anak kita dan cucu-cucu kita ni percaya tentang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tanpa keraguan? Itu persoalan dia hari ini, zaman ini. Dan duduk pula dekat TTDI, Taman Tun Dr. Ismail, the heart of Kuala Lumpur. Yalah, Damansara, Taman Tun, Bangsa, Bangi, semua ni dah interconnected kan. Itu persoalan dia. Jadi dalil tadi jadi penting balik. Walaupun Imam Ghazali kata asalnya tak perlu panjang-panjang dalil, yang penting dia yakin Allah Ta'ala ada. Tapi kalau dah tiap hari berkawan dengan geng-geng liberal dan etis, kawan-kawan bukan Islam apa semua, yang asyik membawa budaya yang anti Tuhan dan juga keraguan terhadap Tuhan, boleh ke kita suruh dia percaya tanpa kita bagi dalil? Itu persoalan dia. Dan itu pun yang Imam Ghazali maksudkan. Sebab itu Imam Ghazali kata Nabi dulu pun hal itu mungkin berhasil. Sambung sikit lagi. Hal itu mungkin berhasil dengan semata-mata bertaklid. Sebenarnya dalam akidah ni boleh kita bertaklid. Bukan maksudnya bertaklid ni buta tau. Maknanya ustaz kata kita kena percaya kepada Tuhan. Jadi kita pun bila dengar ustaz kata macam tu, kita percayalah. Sebab kita ikut ustaz ni, kita kenal ustaz ni orang yang alim, dia mengajar. Jadi kita sendiri dalil tu kita tak berapa nak faham, tapi kita percaya sangat yang ustaz tu kata betul dan kita sendiri yakin. Okey dah, sebenarnya tu akidah. Tetapi kes yang Imam Ghazali sebut ni ialah kes orang Badui, kerana Rasulullah sendiri mencukupkan dari orang-orang Arab itu dengan membenarkan dan mengakui tanpa mempelajari dalil. Ini kes selalu orang Badui datang. Orang Badui ni orang daripada Badawah, orang daripada kampung, datang kepada Nabi bertanya tentang Tuhan. Nabi pun kata jangan syirik, percaya kepada Tuhan, dan mereka terus percaya. Sebab they are very simple minded people. Dia orang tak canggih, complicated pemikiran. Dia orang tak terdedah dengan idea-idea falsafah dan lain-lain lagi. Jadi mudah. Kita hari ni kalau bab akidah ni, kita boleh tahap macam tu, tak ada masalah. Tak payah belajar akidah mendalam-dalam sangat. Tapi saya yakin yang datang malam ni okey semua ni. Okey semua. Tapi kita bercakap tentang cucu kita, anak kita, cucu kita, cicit kita, yang lain dia punya proses membesarnya berbanding dengan kita dulu. Dan they are very inquisitive in their nature of thinking. Dia nak tahu sebab. Dia tak berpuas hati kalau sekadar engkau kena percaya, engkau kena percaya. Sebahagian cucu-cucu kita tanya kan, why Datuk dia panggil apa, grandpa, why we have to believe in the first place? Penat grandpa nak jawab tu. Kena buka balik kitab-kitab dalil lah. Tu saya kata tu, dia mudah untuk sebahagian, tapi dia tak mudah juga untuk sebahagian yang lain. Jadi tak rugi kita belajar yang detail-detail tu tentang akidah, tentang dalil, tak rugi. Belajarlah, tak ada masalah. Sebab kadang-kadang dia berguna untuk keadaan-keadaan tertentu. Untuk kita mungkin tak perlu. Ada satu kisah imam ulama kita terkenal, Imam Fakhruddin Ar-Razi. Imam Fakhruddin Ar-Razi ni saya buat PhD tentang dia. Dia datang 100 tahun lepas Imam Ghazali. Hebat. Memang terkenal di Parsi ketika itu dengan teologi inilah, tentang ilmu kalam, dalil-dalil. Jadi satu hari itu dia datang dekat satu kampung, orang semua berkumpul.
nak dengar dia punya syarahan lah. Kita ada seorang tua perempuan tu datang, dia kata, apa pasal ni sibuk-sibuk ni, dia kata, siapa yang datang tu? Betul pun orang pun kata, engkau tak kenal ke? Itulah dia Imam Ar-Razi yang mengetahui 100 dalil tentang wujudnya Tuhan. Jadi makcik tua tu relax dia jawab. Dia kata dia mungkin perlu 100 dalil sebab dia penuh, dia ada 1000 keraguan. Saya 1 dalil pun saya dah percaya dah. Jadi makcik tua tu kata dia tak heran Imam Ar-Razi yang boleh memberikan 100 dalil tentang wujudnya Tuhan, sebab dia kata Imam Ar-Razi tu ada 1000 keraguan. Saya tak ada keraguan, 1 dalil pun dah cukup. Dan itu didengari oleh Imam Ar-Razi. Orang tua tu cakap. Jadi dia pergi kat orang tua tu, dia kata, doakan saya supaya punya keyakinan macam kau. Jadi Imam Ar-Razi yang hebat tu pun suruh makcik tua tu doakan dirinya untuk mempunyai keyakinan seperti dia. InsyaAllah kita sambung nanti akan datang tentang berkaitan dengan ilmu fardhu ain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.